على سيدنا محمد وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله. افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح علم يا فتاح علم يا فتاح علم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kitab Maqulatul Ashrah, dalam kitab Mabda'ul Fikrah fil Maqulatul Ashrah karangan Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Wangah Sukam Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, ini kita akan sambung lagi insyaAllah. Kita tulisnya pada muka surat 36. Ini insyaAllah kita akan masuk bab yang baru, iaitu daripada bahagian arad yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan yang ke-6 daripada bahagian arad yang 9 itu. Jadi ingat, makulat semua dia ada 10. Satu tu jauhar. 9 lagi tu dikatakan arad. Jadi semua kita dah bahas dah. Ya, jauhar kita dah bahas. Satu makulat, baiklah makulat. Apa tu? Bukan makulat idhafah. 5 makulat dah habis. 5 arad dah habis. Kita masuk arad yang ke-6. Jadi ada baki ada 3 Jadi lepas ni dia tak payah lah. Masuk yang ni pun dia tak payah seperti macam Assalamualaikum Ustaz. Ina. Ni tak clear. Macam bising. Ha? Suara Ustaz tak berapa clear, macam bising. Dia tak sharp macam selalu. Ya. Ya. Nanti ya. Dalam timbul Ustaz. Yang mana ada dengar berdengung mana? Suara Ustaz dalam timbul. Mana yang saya keluar balik yang ni kejap Ya. Keluar yang ni kejap. Yang apa? Bukan yang tab ni. Yang lukis tu saya tak keluar Sekejap saya keluar dulu sedang.
Kalau kita pakai tak. Dengar ke suara dia? Dengar Ustaz. Okey, jelas. Clear, tak clear. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan yang keenam daripada bahagian arat yang 9 itu dikatakan wad'un. Dipanggil makulatul wad'i. Dia makulatul wad'i ni kita kena banyak fikir sikit. Dia kita panggil tak tahu lah panggil fizik apa saya tak pasti. Mungkin ada tuan-tuan perempuan semua ada tahu istilah dalam bahasa Melayu apa. Sekali saya akan tanyalah apa dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab tu saya tahu tapi bahasa Melayu tu terkadang nak terjemah tu payah. Kau boleh terjemah. Cuma faham tu tak terjemah. Ni mungkin masuk dalam fizik sikit agak-agak Jadi dia kata yang keenam daripada 9 bahagian arat itu ada dipanggil makulatul wad'i. Bahasa Arab makulatul wad'i apa maksud dia? Kalau bahasa Arab makulatul wad'i macam ni bahasa Arab dia kata bahasa Arab dia kata makulah itu hayatun makhsusatun. Hayatun makhsusatun adiyatul jismi. Jismi. Aku lah keluar ni hayatun makhsusatun. Nampak Saya punya skrin nampak ke dah? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz. Apa saya tak nampak saya punya tulisan? Pelik juga. Apalah asal dia nampak tak apa, saya tak nampak. Ustaz kena hijab tu kan? Ustaz kena hijab tu. Tulisan saya sini saya tak nampak. Tadi saya nampak tapi dalam skrin saya tak nampak. Tapi tak apalah asal Iman nampak. Makulatul wad'i hayatun makhsusatun aridatun. Dia pakai aridah. Demi dalam kitab Arab ni. Kitab ni yang saya rujuk ni kitab Hasyas. Kitab ni payah kitab ni. Ngaji dulu ni. Payah kitab ni kitab Arab dia tahu nak kata. Perkataan yang mula tu apa? Apa tu? Kai'atun apa? Hayatun. Hay'ah. Kai'atun. Bukan Sebab kah tu. suara Ustaz tak berapa jelas sangat lah. Kurang sikit hari ni. Hayatun. Hayatun bekah tu. Hayatun makhsusatun aridatun bil ismi. Maksudnya apa? Kelakuan yang tertentu. Kelakuan yang tertentu yang jadi sifat dengan jisim. Jadi arat lah. Arat tu sifat. Yang jadi arat ia kuat tu dengan jisim.
Oh, tak dengar Ustaz. Suara Ustaz tenggelam timbul. Asal Suara tak Saya jelas, tak- Ustaz. Saya Suara sebab tak jelas. saya pakai ni Skrin tapi pun tak keluar. sekejap. Slide Saya tak pakai ada. wifi yang senang. Saya pakai wifi yang senang. Sebab wifi saya baru dapat. Esok ni baru dia dapat dia buat semua. Dia saya pakai apa? Saya pakai ni lah. Ni esok dah setahun dah. Lepas 6 bulan baru dia dapat telefon kata esok pasang. Esok tak ada apa dah lepas ni. Memang laju lah insyaAllah lah. Tak ada apa kot. Tapi Ustaz, slide Ustaz dah padam ke? Tak belum ada saya tak pun. padam ni. Tak ada pun, kosong aja. Ustaz, saya Ah. dengar dengan jelas, saya nampak skrin Ustaz. Saya bernasib baik. Okey. Macam mana? Maksudnya saya okey juga. Dekat Saya skrin pakai ni lah saya pakai. Dekat Saya skrin pakai ada Ustaz. Dekat skrin ada. Skrin saya ada skrin. Skrin ada. Skrin ada Skrin suara Ustaz tak tak ada. jelas. Skrin ada tapi kosong. Kosong. Ada. Saya nampak. Alhamdulillah. Ada Saya pun ada. skrin. Hajar Ada saya ada. Tadi ada ni dah tak ada Ustaz. Sekejap. Pelik juga. Naik. Okey, ada. Ada. Okey Ustaz. Okey. Macam mana saya tak nampak? Itulah. Pelik saya. Tak, saya dah buat ni tapi saya tak nampak. Tak apalah. Tulis dulu. Baik. Buat kitab kita. Jadi makulatul wada'i hay'atun makhsusatun adidatun bil jismi. Kelakuan yang tertentu yang jadi arat dengan jisim. Maksudnya yang jadi arat tu maksudnya yang menumpang dengan jisim lah. Yang hasil dengan jisim. Aridah ni asal kedatangan. Aridah ni maksudnya arat tu lah sifat. Maksudnya apa? Tengok dalam kitab nanti. Itu bahasa Arab. Tengok dalam kitab makulatul wad'i iaitu adalah kelakuan. Adalah kelakuan yang menumpang ia kelakuan. Yang menumpang tu menumpang tu lah. Yang hasil. Yang hasil kita panggil. Yang hasil ia di jisim. Yang terjadi ia di jisim. Boleh juga hasil terjadi boleh. Menumpang tadi yang hasil tadi tu dengan sebab adu. Dengan sebab diukur. Dengan sebab diukur. Dengan sebab ukuran lah. Atau terbangsa bagi beberapa juzuk baginya. Bagi jisim. Atau terbangsa bagi beberapa juzuk. Yang ini juzuk anggota. Juzuk ini juzuk anggota. Tulis situ lah. Tak ada tu kan tulis lah. Atau terbangsa bagi beberapa juzuk. Yang ini juzuk. Juzuk anggota. Juzuk tu bahagian bahagian anggota. Baginya bagi jisim. Juzuk mana? Setengahnya setengah juzuk dengan setengahnya setengah yang lain. Setengahnya setengah juzuk dengan setengahnya setengah yang lain. Yang ini kepada setengah yang lain. Dengan tu mana kepada? Baik, apa nak cerita? Ini kita hurai. Ulang balik Ustaz. Dah. Balik sekali. Atau kelakuan yang menumpang ia kelakuan tu kita panggil apa? Hasil terjadi. Hasil ia kelakuan tadi tu di jisim. Kelakuan ni kita panggil bentukan. Saya minta maaf ni, saya tak tahu ni, saya pun tak tahu internet saya, tapi saya pakai internet line. Lalu tak ada masalah ni, saya tak pasti.
Tapi dia sebut tadi, saya punya apa tadi, tak tahu saya. Ustaz senyap dah. Hai, gambar dah tak ada dah. Boleh dengar ke? Dengar tapi Boleh- gambar boleh tak ada. Slide tak ada Ustaz. Boleh dengar? Boleh clear Ustaz. Cuba Ya, jelas. Ustaz. Ya. Ini saya pakai tab lah kot sebab handset saya mungkin ada masalah kot. Ha, Bukan dia sebab jelas. lain ni. Apalah. Slide tak Tak ada ada. Ustaz. Slide tak ada, tak tahu. Nanti tengok saya lagi lah. Tak ada apa-apa lah sebab saya punya handset masalah lah. Ada lah lama. Sebab handset lama saya pun tak pernah cuci-cuci apa dalam tu. Biarlah. Okay, baik. Mungkin memori apa tak tahulah. Dia berat apa. Baik tengok. Dia kata kelakuan yang menumpang ia kelakuan di jisim. Ni pada satu jisim. Dengan sebab menumpang tadi tu dengan sebab ukur. Adu tu ukur. Bukan adu dengan mana bandingan tu bukan. Tu makulatul idhafah. Dengan sebab kita ukur ataupun terbangsa bagi beberapa juzuk. Juzuk tu bahagian. Juzuk apa? Juzuk anggota. Tambah sikit. Juzuk yang ni juzuk anggota. Juzuk anggota baginya bagi jisim. Baginya bagi jisim. Setengahnya setengah juzuk. Dengan setengah ini dengan juzuk yang dengan setengah juzuk yang lain. Dengan setengah ini dengan setengah juzuk yang lain. Baik, apa nak cerita? Tengok. Jadi nak kata makulatul rad'i, dia cerita kelakuan. Kelakuan apa? Kelakuan tu yang terhasil di jisim. Dengan sebab diukurkan satu ataupun terbangsa ataupun dinisbahkan kepada beberapa bahagian anggota bagi jisim. Tengok. Jadi kalau kita kata kepala ke atas, kaki kat bawah, kita panggil tu berdiri. Kita panggil berdiri. Kalau kita kata kaki kawan tu berlipat, ni dia panggil kelakuan ni. Kelakuan dalam jisimnya. Kelakuan berlipat kaki. Berlipat kaki macam ni. Berlipat. Kita panggil apa? Bersila. Duduk bersila. Kita tunduk, kita panggil rokok. Kita tunduk ke bawah, kita panggil sujud. Itu dia panggil kelakuan. Kelakuan tu tengok. Kelakuan tu terhasil pada jisim. Kita kan jisim. Tapi dengan sebab diukur atau dinisbahkan bagi ini kepada beberapa bahagian anggota. Kalau kita buat gini, panggil apa? Ni. Kita kata orang ni tunjuk act. Kelakuan tu panggil kelakuan apa ni? Kelakuan ni kita panggil kelakuan apa? Macam ni. Itu dia panggil, itu kita nisbahkan bahagian anggota kepada bahagian anggota yang lain. Kalau anggota kepala ke atas, kaki kat bawah, kita panggil berdiri. Tapi kalau kepala kat bawah, kaki kat atas, kita panggil apa? Tak tahu nama, saya tak tahu nama. Tapi dalam bahasa Arab dia panggil alintikas. Bahasa Arab dia panggil apa? Siapa tahu? Kaki duduk atas, kepala duduk bawah. Kita nak panggil kelakuan apa tu? Orang Perak panggil terbalik kuang Ustaz. Tak boleh. Kalau orang tani dia panggil apa? Ya. Dia panggil apa? Sonsang. Dia kalau orang tani panggil tanam nyor.
Orang petani panggil tanam nyo. Tanam nyo ni kalau buah kelapa tu, dia punya atas tu duduk kat bawah. Kalau tanam tu dia panggil tanam nyo. Tu bahasa petani sekampung. Kalau bahasa KL saya tak pasti. Bahasa Perak terbalik kuang, Ustaz. Terbalik buang. Kuang, K-U-A-N-G. Terbalik kuang. Oh, terbalik kuang. Terbalik kuang. Songsang, Ustaz. Songsang. 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 Boleh ke songsang? Kalau songsang, habis kalau macam ni, kalau kita kata songsang kan. Perkataan lain ada kata guna songsang juga. Ada juga kata guna songsang. Ada songsang duri tu. Duri pun songsang tak? Kalau duri pun dia pakai songsang juga, Ustaz. Songsang juga. Jadi songsang tu umum. Kita nak khusus kalau kaki kat bawah, kaki kat atas, kepala kat bawah. Dia panggil apa nama? Menjunam lah Ustaz kot. Tonggeng. Tonggang terbalik Ustaz. Tonggang terbalik. Tak apalah. Asalkan faham cukup. Kita faham cukup. Tapi kalau orang tadi panggil tanam nyo. Tanam buah nyo. Sebab apa kalau dia panggil tanam nyo sebab apa? Sebab dia punya pucuk tu duduk kat bawah. Lepas tu kita tanam kat bawah. Bukan buah kelapa buah tu kat bawah. Kalau petani tu dia panggil tanam nyo. Dalam kitab ni ada sebut nanti. Biar tengok. Kalau macam duduk, tapi dia duduk bukan duduk kat bawah. Bukan duduk kat bumi. Dia duduk kat atas. Tapi dia terbalik kan. Macam orang duduk apa? Yang macam betapa tu tapi dia duduk macam Shaolin tu. Tu panggil duduk apa? Kita pun payah nak cakap tu. Tapi nak cerita apa? Kelakuan. Lepas tu kita nak kata, nak nisbah kata Tuhan tu duduk atas aras tu tak kena tu. Sebab duduk tu kita faham macam mana. Dia kena faham macam duduk tu. Kelakuan yang terhasil dengan sebab diadukan ataupun dinisbahkan beberapa juzuk. Sedangkan kalau kita nak terjemah, Arab kalau yang Quran, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Istawa tu kalau makna bahasa Arab bukan dengan makna duduk, tertinggi. Terjemahannya, duduk ni kita terjemah bahasa Melayu. Tapi kalau pahaman kita duduk tu, tu jadi masalah. Contoh kita kata duduk macam mana? Sebab ni nak faham, makna ini kelakuan juzuk anggota dalam satu jisim ataupun dinisbahkan dengan benda luar. Lagi dia tengok. Tengok. Habis. Sebab tu dia kata kelakuan ni bentukan. Boleh kita kata bentuk kelakuan yang menumpan, yang hasil menumpan tu menumpang lah. Orang tani panggil menupel. Kahwin nak tupel demo tupel tu lah menupel. Tapi dia tulis lah menupan. Dia tulis bahasa kampung je. Yang di sekarang ni. Kitab ni kalau tak biasa mengaji tak boleh ngajar. Bukan tak boleh ngajar, dia baca sendiri pun tak faham. Yang menumpan, yang terhasil ia kelakuan tu di jisim. Hasil-hasil dengan sebab adu ataupun terbangsa. Terbangsa ni dinisbah. Dinisbah kepada beberapa juzuk, beberapa bahagian anggota baginya bagi jisim. Mana juzuk baginya bagi jisim tu? Badan. Setengahnya ini setengah juzuk dengan setengah ini kepada setengah juzuk yang lain. Dengan tu dengan mana kepada kepada setengah juzuk yang lain. Dia kata dengan dekat. Tak kira dekat ke dan jauh. Tengok. Kita ni kalau sebut dekat ni kita banding kata apa? Bandingannya kita kata kepala kita dekat dengan langit. Tapi nisbah pada apa? Nisbah pada kaki duduk di bawah. Kepala kita dekat dengan langit lagi. Kaki duduk bawah, dia jauh lagi. Nampak tak?
Nampak? Kepala dengan kaki mana dekat dengan langit? Kepala lah. Bukan kata dekat, maksudnya dekat sangat. Tidak. Kita nak bandingan tu. Bandingan orang berdiri dengan orang duduk. Kalau nisbah dengan kepala, mana dekat antara bandingan orang yang berdiri dengan orang duduk? Berdiri lah. Sebab kepala dia atas. Tu nampak? Dan berbetulan, ini berhadapan. Berhadapan. Ini makulatul wadai, kelakuan berhadapan. Dekat, jauh. Dan lainnya, lain daripada dekat, jauh dan berbetulan tadi. Tak kira belakang ke, tepi ke. Tak kira dekat ataupun jauh. Tengok kelakuan dia. Kelakuan tangan kanan saya dengan kelakuan bahu kanan saya berdekatan dengan bahu di sebelah saya. Dengan orang, contoh kita kata, kelakuan bahu kanan saya berdekatan dengan bahu kiri bagi seseorang di tepi saya. Maka kelakuan tu dia panggil makulatul wadai. Bukan kena pada bahu. Tak kena. Bukan kena pada jisim. Tapi kelakuan berhampiran tu. Macam kita semayang dalam saf lah je kawan zaman. Kita nak kan saf. Kita beri tegak ni. Bapak bahu dengan bahu tu. Maka kelakuan tu dia panggil kelakuan makulatul wadai. Sebab apa? Sebab di antara anggota dengan anggota. Juzuk bahagian dengan anggota. Tu nisbah satu. Baik. Tengok ni. Itu yang pertama. Antara anggota dengan antara juzuk anggota pada satu jisim. Kemudian yang kedua. Ni yang kedua. Dan dengan sebab ni dia berkait dengan sebab adu dulu. Soalan kata gini. Kita ambil balik ayat dia. Ialah kelakuan yang menumpan yang hasil kelakuan di jisim. Terus ambil ke bawah ni. Dengan sebab adu pula. Dengan sedap kita ukurkan pula. Tapi ukur tadi tu dengan benda yang suku. Apa benda yang suku? Benda yang di luar. Bahasa Arab dia panggil benda kharijiyah. Benda kharijiyah. Bukan kita adu dengan jisim kita duduk kat sini, tangan kita bukan. Ini bandingan dengan langit. Langit ke bumi ke? Kita buat bandingan kita dengan langit. Tu benda luar tu. Sekali depan ada. Dan lain daripada jisim itu. Ataupun selain daripada jisim. Kita bandingkan kita dengan rumah, bangunan. Itu benda luar. Itu dipanggil benda suku. Benda suku ni bahasa orang tani, suku. Bukan suku kaum. Benda suku ni dipanggil benda asing. Benda yang terasing. Tulis itu. Orang tani panggil suku sakat. Benda yang terasing. Nampak ajar rayu benda suku sakat. Suku ni benda asing lah macam ni. Hani suku, hani suku. Hani lain, hani lain. Macam tu. Bahasa orang tani. Kelantan pun cakap juga tu. Baik. Macam mana contoh dia? Ni tengok. Seperti dengan langit umpamanya. Tengok Seperti dengan langit. Umpamanya, umpama apa? Umpama langit apa? Bumi ke? Bangunan ke? Rumah ke? Tak kira lah. Tengok. Macam mana juga? Seperti yang berdiri betul. Tulis itu. Bukan, dia kena takdir ayat tu. Haji Zaman. Seperti yang berdiri betul, yakni, tulis.
Yakni seperti kelakuan berdiri bagi orang yang berdiri betul. Yakni seperti kelakuan berdiri bagi orang yang berdiri betul. Yakni seperti kelakuan berdiri bagi orang yang berdiri betul. Berdiri betul ke atau berdiri tegak, Ustaz? Berdiri betul kan situ. Itu saya tak terjemah lagi, nanti dulu. Berdiri betul ni maksudnya tegak lah kalau bahasa Om Tani betul. Diri betul lah dia kata tu. Tak faham ajar mana berdiri betul. Berdiri betul tapi tegak dah lah. Tak payah terjemah pun tak apa lah tu. Dia berdiri ni dia tak sama dalam bahasa Arab. Kalau berdiri qiyam. Kalau intisab berdiri tegak. Itu lain tu. Ya Arab ni dia punya bahasa kaya kan. Sebab tu bahasa Melayu kita nak cakap apa? Kalau berdiri macam ni, berdiri tegak ni dia panggil intisab. Kalau semata-mata berdiri apa? Sengit ke depan ke, sengit tepi je, itu dia panggil qiyam. Berdiri. Sebab tu kita cakap dalam semayang dipanggil qiyam, tak cakap intisab. Sebab nanti kan kita berdiri kan bukan berdiri tegak macam tu. Sini biasa je. Itu sebab tu dalam semayang kita cakap qiyam. Kita cakap intisab. Kalau intisab tu berdiri tegak gitu. Ini nak cerita berdiri tegak. Baik, dia kata seperti kelakuan berdiri bagi orang yang berdiri betul. Kelakuan bagi orang yang berdiri betul, tengok. Macam mana kelakuannya? Maka kepala baginya, bagi yang berdiri betul tu, lebih jauh ia orang yang berdiri betul tadi tu dengan lutut daripada yang duduk, yakni nisbah daripada orang yang duduk. Tulis itu. Yakni nisbah daripada orang yang duduk. Tengok orang duduk lagu mana. Ini nisbah kita nak bandingkan. Jadi kelakuan berdiri bagi orang berdiri tadi betul tadi tu, kepala baginya lebih jauh. Kepala kan lebih jauh ia dengan lutut. Sebab orang duduk lutut bawah. Lutut bawah. Dinisbahkan daripada orang duduk. Jauh tak? Jauh. Jauh tu nisbah apa? Nisbah dengan langit. Kepala kita dengan langit. Dekatlah. Adapun dengan lutut tu jauh. Dan kepalanya juga, tengok. Tu depan tu ada. Dan kepalanya juga, kepala bagi orang berdiri betul tadi. Nya tu kembali pada berdiri yang betul. Dan kepalanya juga lebih dekat dengan langit. Lebih dekat dengan langit tu daripada, ini berbanding, tambah sikit. Berbanding daripada yang duduk juga. Nampak? Maksudnya apa? Jadi kepala tu terlebih dekat dengan langit. Sebab dia duduk ke atas. Berbanding daripada yang duduk. Duduk tu, kaki duduk bawah. Bersila. Duduk tak kisahlah duduk mengereng ke. Duduk bersila ke. Itu dia katakan, dia panggil nisbah dengan perkara kharijiyah. Dengan perkara luar. Sebab apa kita boleh cakap gitu? Ni kalau nak mengaji bab tauhid dia kena tahu benda ni. Kita kata Allah Ta'ala duduk atas arash dengan kita, banding Tuhan tu duduk atas dengan kita. Tak boleh. Sebab ada bandingan. Sebab tu kita kata Allah Ta'ala tu duduk di atas. Maka bila atas dia ada bandingan. Maksud ada yang bawah. Sebab tu kita panggil mustahil pada akal.
Tuhan tu nak duduk di atas sebab apa? Bila sebab atas, dia ada bawah. Nampak je kan zaman? Tu dia panggil makulatul wad'i. Makulatul wad'i itu bab makhluk. Itu bukan sifat Tuhan. Sebab tu kita tak sebut Tuhan tu di atas. Ni kita nak praktikal tu. Haji kau zaman. Orang tak mengaji makulat ni, dia tak tahqiq ilmu tauhid. Kalau kita belajar ilmu makulat, kita punya tauhid tu tahqiq dalam bab akidah. Sebab tu kalau orang yang ada ilmu makulat ni, dia bukan semudah-mudah nak tanya Allah di atas ke tepi ke bawah, tak boleh. Nak kata Allah telah bermasa ke bertempat, tak boleh. Sebab dia panggil makulatul wad'i masuk juga. Terlebih dekat, terlebih jauh. Tak boleh. Nampak akhir zaman? Dia punya cara aplikasi kita nak guna dalam bab tauhid. Dan orang ni ingat ngaji makulat ni apa, tak ada benda ngaji makhluk je. Tak. Kita nak ngaji bab makhluk ni lah nak kenal sifat Tuhan sebenarnya. Ni mengaku kata ngaji kenal sifat makhluk. Tak kenal lagi. Kalau dia kenal sifat makhluk, dia tahu berdiri tu macam mana. Bersila tu macam mana. Ni kelakuan ni macam mana. Panggil apa? Dia kena tahu kelakuan tu. Baru kita boleh nak tahu kata Tuhan tu lagu mana. Lepas tu kita aplikasi, kita belajar makulatul aina, mata apa semua tu. Idhafah, wad'i. Dah habis. Tu nampak lagi juga zaman Baik. Nampak Ustaz? Maka adalah kelakuan berdiri dan duduk itu dikatakan wad'i. Bukan kena pada berdiri. Hajar Nu'aini bukan kena pada berdiri. Bukan kena pada diri duduk. Tidak. Kena kepada kelakuan. Bentukan tadi tu. Ni kelakuan macam ni. Ni panggil wad'i. Kita tengok orang duk terbang. Panggil apa? Maka tu wad'i. Kelakuan. Kelakuan di antara kepala kita dengan langit. Kelakuan di antara kepala dengan kaki. Kaki tu rapat kat bumi. Tapi kalau kaki tu duduk ke atas, kepala duduk bawah. Dia panggil apa? Intikas. Bahasa Arab. Tapi cuma tengok. Kita nak faham kelakuan tu juga zaman. Cuba kita tengok. Kalau bumi dengan langit tak ada. Ni saya bagi contoh. Contohlah kita kata bumi tu tak ada. Bumi dengan langit tak ada. Alamak. Ni orang. Ni nak panggil apa ni? Kalau kata langit tak ada, bumi tak ada. Agak-agak sama tak benda ni? Sama tak juga zaman? Nak boleh tak kita panggil yang sebelah kanan saya tu berdiri, sebelah kiri saya tu kata berdiri, boleh tak? Tak boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa nak nisbah bumi langit tak ada. Nak panggil sebelah kanan saya terbalik tu nak panggil berdiri tak boleh. Nak kata bawah tak ada, nak kata atas. Bawah pun tak ada sebab tak ada langit dan bumi. Sebab tu kita ada kelakuan tu kita faham daripada langit dan bumi. Betul tak? Kalau macam ni nak panggil apa? Tak boleh panggil lah. Dua-dua berdiri, kita panggil dua-dua berdiri juga ni. Nak panggil berdiri tak kena tak? Sebab tak ada langit, tak ada bumi. Tapi kalau belah atas ni langit, ni atas, bawah ni bumi, kita boleh cakap yang ni berdiri. Yang ni dia panggil terbalik, dia panggil apa? Kalau bahasa nak panggil intikas. Dia terawang-awang lah, dia tak ada langit dan bumi. Intikas. Ini dipanggil qiyam. Berdiri. Intikas ni tak tahu terjemah bahasa Melayu sendirilah. Bahasa Arab tu dia panggil intikas.
Tak apa kalau ada atas ni langit. Bawah ni bumi. Tapi kalau duduk tak ada, nak panggil intikah tak boleh, nak panggil qiyam pun tak boleh tu. Sebab apa? Kita faham. Tu amrul itibari tu hanya teman. Kita faham panggil kelakuan amrul itibari. Kelakuan kepala duduk atas, kaki duduk bawah, kita panggil berdiri. Kita nampak ke berdiri tu? Tidak, dia panggil amrul itibari, faham sahaja. Kita nampak kepala duduk bawah, kaki duduk atas. Kita panggil intikasun. Dia panggil intikah tu, kita panggil apa? Amrul itibari. Faham sahaja kelakuan tu. Nampak lagi tu dia baik, habis. Tu nampak. Tu cara ngaji kita ngaji makulat begitu. Nanti nak buat aplikasi dalam tauhid macam tu Tuhan dia tak ada macam ni, tak ada macam ni, tak ada macam ni. Lepas tu kalau orang mengaji tauhid betul-betul tu, dalam ilmu makulat dia pegang sungguh. Tapi syarat tauhid dah belajar. Kita tauhid ngaji banyak tak apa. Makulat tu kita mengaji satu sekali tapi pegang betul-betul. Tengok. Kita susah nak mengukur kata Tuhan macam ni tak boleh. Dia tak cakap banyak. Tapi kalau orang tu kata Tuhan macam ni, jangan kata dia tak mengaji makulat, maksudnya dia tak faham. Dia tak tahu sifat makhluk. Dia tak kenal sifat makhluk. Kita kenal sifat makhluk, baru kita kenal sifat Tuhan. Senang. Nak tahqiq. Ustaz, kalau tiada langit dan bumi, maka tiadalah kelakuan Ustaz ya. Kita tak boleh. Tak ada kelakuan lah. Kita nak terima kelakuan. Tidak wujudlah kelakuan kalau tak ada langit. Sebab tu dia kata apa tadi? Yang kedua tadi dia kata, dan dengan, apa tadi? Dan dengan sebab adu pula dengan benda yang suku, benda yang luar. Bukan semata-mata jisim, tapi benda yang luar. Luar daripada jisim kita. Kita bandingkan jisim kita ni, tubuh kita dengan benda luar. Dia ada dua makna, makna wad'i. Ada kalanya anggota jisim dengan anggota jisim yang lain. Contoh macam ni, panggil apa? Macam ni, alhamdulillah ni. Contoh kalau macam ni, panggil apa? Macam ni panggil apa? Itu ada kelakuan. Kelakuan ni panggil apa? Kelakuan macam ni apa panggil apa? Monyok. Itu ada kelakuan di antara bahagian anggota dengan anggota. Adapun bahagian jisim kita dengan luar tu, itu dipanggil perkara kharijiyah. Antara langit, bumi. Tak kira lah benda lain pun. Bumi ke, apa, bangunan ke, rumah ke. Tapi bukan jisim kita. Jadi ada dua situ. Dia keluar kat situ. Baik, situ habis. Faham lagi ajar Pak Rina? Panggil kharijiyah Ustaz Kharijiyah Faham Ustaz. Benda kharijiyah ni benda luar. Benda luar yang suku tadi lah. Suku. Benda yang di luar daripada jisim kita tu. Ya, faham lagi ajar Pak Rina? Faham Ustaz. Okey, baik. Ini bagi faham betul-betul. Lepas tu, dah habis belajar tu tengok balik siapa lepas ni nak buat nota untuk makulat ni. Bila kita dah habis ngajar tu, kita bagi pada siapa-siapa nak buat nota untuk makulat ni dalam Rumi, kita pulang. Lepas tu boleh kongsikan pada jemaah kita semua. Senang nak buat bacaan lah. Buat lukis-lukis korang rajin tu, dia akan ingat lagi lah. Dia akan ingat lagi. Baik, habis. Tu dia katakan, maka adalah kelakuan berdiri dan duduk itu dikatakan wad'i. Dan begitu juga, yakni seperti yang berdiri tadi. Begitu juga, seperti apa? Yang rokok. Apa maksud yang rokok? Ini seperti kelakuan rokok oleh orang yang rokok. Tulis itu. Yakni seperti kelakuan. Yakni seperti kelakuan rokok bagi orang yang rokok. Tengok rokok macam mana. Macam ni rokok. Kelakuan rokok. Kita panggil apa? Rokok ni. Kepala melunjur depan. Tangan letak kat lutut. Kita panggil rokok. Tu kelakuan tu. Dia panggil makulatu wad'i.
Kelakuan kepala menghujung ke depan, tangan letak dekat lutut. Dia panggil apa? Kelakuan itu dia panggil rokok. Maka rokok tu panggil makulatul wad'i. Dan sujud. Apa sujud? Tulis. Yakni kelakuan sujud bagi orang yang sujud. Tulis itu. Dia kena takdir tu. Yakni, tulis kita juga zaman. Kita boleh mengajar kat surau pula. Yakni kelakuan sujud bagi orang yang sujud. Kitab makulat ni tak ada orang mengajar kat surau, tapi kalau mengajar boleh. Kalau faham betul-betul sifat makhluk. Baik. Umpamanya. Tu contohnya lah, umpamanya gitu. Habis. Kiaskanlah. Tak kira lah. Kita nak kira iktidal, rokok, sujud, duduk tahiyat lagu mana, kita panggil duduk tahiyat. Dia panggil duduk tahiyat tu panggil kelakuan. Kelakuan kaki, kaki kiri duduk di bawah kaki kanan. Tahiyat akhir contoh. Itu kita panggil kelakuan apa? Kelakuan tahiyat akhir. Itu dia panggil makulatul wad'i. Kenapa? Sebab nisbah di antara anggota juzuk dengan anggota yang lain. Itu benda bukan kharijiyah. Benda yang dalam jisim lah. Kalau benda kharijiyah antara langit dan bumi pula. Itu kita akan depan nanti kita bahas nanti. Baik, kemudian dia kata, dan adalah sebab dikirakan juga adu dengan benda yang suku, dengan luar ni, supaya tidak jadi kelakuan yang satu yang berdiri betul dengan yang tidur berlunjuk. Kerana juzuk baginya tidak beralih-alih. Ni kita akan sambung pada minggu hadapan. Tolong tanda situ. Dan adalah sebab dikirakan juga. Ini nak cerita pula. Sebab apa kita kena bandingkan juga dengan benda luar je zaman. Kenapa nak bandingkan benda langit bumi tu? Itu kita akan sambung pada minggu depan. InsyaAllah. Faham ke je setakat ni je? Faham, Ustaz. Tapi kalau ngajak surau tak ada murid, Ustaz. Ustaz, Ya, nak dia tanya kena yang fikir. pasal Ustaz kata yang duduk antara dua sujud tu tadi. Saya Apa tak dia? berapa. Nak tanya apa? Tu yang tadi Ustaz cakap yang dan begitu juga rukuk dan sujud. Lepas tu Ustaz kata duduk tahiyat akhir tadi. Itu dia kata kiaskanlah. Yang ni kiaskanlah seperti rokok dan sujud tadi. Apa kiaskanlah? Duduk atau sujud ke? Contohlah tu. Duduk atau sujud ke? Tahiyat akhir ke? Duduk istirahat ke? Itu contoh. Cuma dia kata kiaskanlah. Okey. Okey, baik. Ada nak tanya soalan semua? Faham? Kitab kita tak lama nak habis ni. Tak banyak line lah ni. Ni bulan 8, bulan depan pun tak tahu. Bulan depan tak habis, bulan 9 habis kot ni. Oh, kalau tak ulang ni memang tak ingat, Ustaz. Kena ulang balik. Kalau Ulang tak balik, ulang, tak boleh. Dia kena buat nota tu je. Apa nanti ada jemaah kita yang rajin. Kena buat Ada peta yang minda. volunteer, saya nak suruh dia, nak minta tolong buat Peta minda, Ustaz. Peta minda. peta minda kan. Kalau kita ni kitab lain. Peta minda lain. Bukan maksud Allah duduk atas arash. Kalau kita terjemah duduk tu, dia tak tepat dah. Sebab kalau dalam bahasa Arab, dia tulis istawa. Istawa bukan makna duduk aja zaman. Bukan makna jalasa. Istawa makna tertinggi. Ustaz, bersemayam, Ustaz. Istawa, bersemayam. Dan bersemayam pun kalau kita tengok, okey, bersemayam apa kita faham bersemayam? Okey, sekarang ni saya tengah duduk. Boleh tak cakap saya bersemayam? Boleh tak? Boleh? Boleh. Sebab bersemayam. Boleh sebab tu. Itu kelakuan. Kelakuan. Dia kelakuan. Kelakuan makhluk lah Ustaz. Sebab Allah tak ada. Ni sebab makhluk. Kelakuan tu makhluk. Jadi kalau kita kata kita nak cakap duduk yang tidak ada kaifiat, kita tak boleh gambar gitu. Sebab tu tak boleh sebut duduk dengan awal-awal lagi. Nampak? Dia tak boleh sebut duduk bersemayam. Tak kisahlah duduk ke bersemayam. Sama je benda tu. Cuma ayat bombastik ke bersemayam. Tapi dia satu kelakuan. Ayat Sultan tu bersemayam. Duduk bersemayam. Itu ni sebab makhluk. Duduk bersemayam macam mana? Duduk kaki macam ni. Boleh cakap itu?
Lepas tu duduk pula, kelakuan dia ada banyak. Duduk melunjur ke, macam-macam duduk, nampak je zaman. Bila dia ada macam banyak kelakuan tu, nisbah Tuhan tak boleh ya. Sebab tu kita tak boleh sebut terjemah duduk. Sebab dia istawa dengan istawa tu tertinggi. Sebab tu ulama, kalau kita belajar ilmu khalaf, istawa dengan mana? Istaula, memerintah. Sebab tu ulama khalaf terlebih aslam kaedah dia. Ulama salaf terlebih ahfauz. Ahfauz ni maksudnya nak menjaga makna tu, dia kata istawa tertinggi yang tidak ada kaifiat. Tapi kalau ulama khalaf, dia kata terlebih aslam, nak selamatkan daripada kita salah terjemah, dia pun kata aslam dengan mana? Nak menyelamatkan istawa dengan mana? Istaula dengan mana? Memerintah di atas arasy. Itu lagi senang. Tapi walaupun kita kata ulama salaf kata dia menyerahkan, dia tafwid, tetapi dia mensucikan dulu. Dia suci dulu, dia takwil juga, tapi takwil ijmali. Adapun kalau ulama khalaf takwil tafsili. Dapat Haji Zaman? Ni bab tauhid kita mengaji dulu. Tauhid jangan tinggal, mengaji. Ya. Habis itu. Baik, nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam. Dan adalah sebab dikirakan juga adu dengan benda suku itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan karim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.